حسبي الله ونعم الوكيل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah. Allah izinkan kita jumpa pada pagi ini. Mari kita buka muka surat 3. Itu pun kalau ada kitab, kalau tak ada kitab apa dengarlah. Muka surat 3. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasan fih wal amala bihi wa nashrah bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma aftah lana, ya Allah ya Tuhan, Kau bukalah bagi kami, ya Allah, hati-hati kami. Fi talabil ilmi, untuk nak cari ilmu. Nak tuntut ilmu, ya Allah, ilmu yang manfaat. Warzuqna ikhlasan fih. Bagilah rezeki pada kami untuk kami nak menuntut ilmu, nak cari ilmu. Nak baiki hidup kami, Allah. Wal amala bidah, kami nak beramal dengan ilmu yang kami belajar. Wa nasra bihi hatta ya'tina al-yaqin, dan kami nak sampaikan ilmu tu sehinggalah kami mengaji ni sampai bertemu dengan kematian. Allahumma amin. Doanya bagi apa tau, bukan ustaz seorang je. Sampai seorang pun tak ada. Okey. Hari ini kita buka, kalau tak salah ustaz, hari ini hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18, betul tak? Ustazah Nur udah panggil apa kat Nur Ismail. Ya, betul Ustaz. Betul. Okey, hadis yang ke-18. Tajuk hari ini kita jangan menyembunyikan ilmu. Tajuk dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kat kita, orang yang ada ilmu ni sampai ilmu. Kenal sampai ilmu. Dekat siapa sekali, tapi ilmu ni kita sampai mengikut keadaan dia lah. Kalau kita nak berdepan dengan sultan, raja-raja ni semua ni, kita tak boleh sembang macam hampa sembang ni. Okey? Daripada cara mereka. Tapi kebenaran kena sampai kat mereka. Kena bagi tahu kat mereka. Orang yang paling susah sekali kita nak sampai ilmu ni, raja-raja, sultan-sultan, orang besar, orang ni duduk di atas ni, mereka paling susah kita nak sampai ilmu. Paling susah. Dan mereka paling susah untuk ikut kehendak ilmu. Pasal tu Allah Ta'ala bagi kat kita jadi orang biasa semua, alhamdulillah. Pasal mereka nak ikut susah, ikut macam mana, ngaji macam mana, sembahyang macam mana, mereka tetap akan melawan Allah Ta'ala. Senang kita sebut macam tu. Jadi hampa rasa syukurlah. Walaupun kita tak dapat habuan, duduk dalam istana, jadi orang kaya, jadi orang besar, jadi menteri, tak apalah, alhamdulillah. Biar habuan tu dapat kat dunia, di akhirat nanti kita dapat. Faham tak tu? Itulah agama nampak tak baik. Baik, sambung. Dia kata apa? Jangan menyembunyikan ilmu. Tajuk dia, jangan menyembunyikan ilmu. Kebanyakan ulama' tak sembunyi macam Imam Syafi'i. Dia tidak mengeluarkan fatwa menyembunyikan ilmu. Kalau orang tanya kat dia, dia jawab. Sampai kadang-kadang governor atau raja di Baghdad tegur dia. Pasal apa fatwa hang tak sama dengan aku? Oleh kerana fatwa berlainan dengan kerajaan, diusungkan Imam Syafi'i daripada Basrah, ditarik, diikat sampai ke bumi Baghdad. Kita boleh mengaji tentang fiqh imam-imam, tapi kita tak mengaji jati diri perjuangan dia mempertahankan agama. Hidup di dunia ni, walanabluwannakum ayyukum ahsanu amala. Aku kena uji test apa? Betul ke apa ni hidup dalam keadaan agama? Betul ke hidup dalam keadaan Islam ni? Betul ke? Apa dah? Dunia tempat ujian kita. Kalau berjaya kita hadapi semua ujian di dunia ni, alhamdulillah. Kadang-kadang kita nak pergi supermarket, nak beli barang. Daripada masuk supermarket sampai keluar duduk dengar lagu. Makan, jom kita makan, nanti tak makan, lapaklah pula. Daripada kita masuk sampai kita keluar, kita benda yang syubhat. Nak cari, nak pergi shopping benda pasal tu,
Kalau tempat-tempat yang boleh mendatangkan kemudaratan kita, benda-benda yang boleh mendatangkan kemudaratan kita, seberapa mungkin yang boleh kita elak. Macam nak pergi shopping center, bukan tak boleh pergi lah. Okey, kalau boleh elakkan. Jangan pergi kerap, beli balik. Macam pasal malam. Apa tak? Banyak benda-benda yang boleh merosakkan iman kita. Supaya kita tak pernah mengaji. Tanya macam-macam, kita tanya soalan. Tapi tak secucuk dengan kehidupan kita. Rugi tak? Rugi. Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah. Saya nak cerita imam-imam tu. Imam Abu Hanifah. Bila mana governor di Baghdad keluarkan fatwa. Masa dia tengok Imam Abu Hanifah ni kalau mengajak ramai orang ramai. Imam Abu Hanifah ni kalau mengajak governor dia tengok ramai orang ramai. Aku ingat, tapi kalau aku kena sediakan bas, kena bagi makan, kena sediakan tambang ramai. Contoh yang duk berlaku hari ni betul-betul exactly. Maka Imam Abu Hanifah kalau mengajak ramai, apa dia buat? Maka terpaksa dia pergi mana-mana, dia usung Imam Abu Hanifah. Maka orang kata, baguslah ya Allah, pemimpin tu baguslah. Dia alim. Allah dia sayang ulama, dia Islamik. Dia bawa ulama tu dengan tujuan sebab untuk diri dia. Kepentingan diri dia, bukan dengan agama. Kalau dia dampingkan dengan ulama, kalau dia sayang ulama, dia buat apa yang ulama kata. Ulama kata, aku tak suka haram arak ni. Arak ni musuh Allah akan datang malapetaka. Judi ni sebab Allah rosakkan. Kalau dia sayang ulama, dia buat seberapa mungkin yang boleh. Bukan himpun ulama semayang dengan dia, yang tu yang ni. Tapi tak dia ambil isi daripada ulama tu. Habis duit datang, kadang-kadang jemput ulama datang daripada luar negeri. Habis duit dengan letakkan hotel, bagi makan dengan itu semua. Kos yang tinggi. Tapi bukan untuk Islam. Untuk diri dia. Nak bagi nampak ke masyarakat Islamik. Dia Islamik. Apa tak? Ini berlaku di zaman Imam Abu Hanifah. Akhirnya satu masa, bila mana governor ni pergi majlis, orang tanya dekat dia hukum hakam. Maka governor ni jawab gini. Lepas tu bila ada kelas Imam Abu Hanifah, orang tanya dekat Imam Abu Hanifah jawab sebaliknya. Akhirnya governor tu dengar berita, fatwa aku tak sama dengan fatwa Imam Abu Hanifah. Dia panggil Imam Abu Hanifah, wahai Imam, anda memalukan aku. Bila setiap aku cakap, hang cakap tak sama. Kalau boleh, biarlah aku hukum aku. Sama dengan hang. Hang jangan melawan aku. Imam Abu Hanifah kata, tak mungkin. Tak mungkin aku boleh ikut rentah hang macam yang salah, aku tak mungkin. Tak mungkin. Imam Abu Hanifah ditangkap, didera, dipukul, ditambah tulang belakang dia habis nampak tak? Sampai dipukul, dia cari Imam Abu Hanifah tak ada. Akhirnya kesan daripada pukulan yang kuat, Imam Abu Hanifah meninggal di penjara. Orang semua tak tahu. Lama-lama dengar berita kata Imam Abu Hanifah meninggal di dalam penjara. Orang pekat bangun, ya Allah, sultan pada masa itu, bangun, ya Allah, bangun. Masyarakat pekat bangun. Di Baghdad ada sultan dia. Bangun, pekat bangun. Bila bangun, subhanallah al-azim. Masyarakat bangun 2 kali semayang kepada Imam Abu Hanifah. Orang terkejut dalam keadaan sembunyi. Sultan, raja pada masa itu minta kalau boleh disembunyikan, jangan kita bagi tahu tentang kematian Imam Abu Hanifah. Rupanya pengaruh ulama ni dahsyat. Bangun. Masyarakat bangun sampai terbalik kerajaan di Baghdad daripada sistem raja jadi sistem presiden. Habis lingkup. Jangan main dengan peranan ulama. Pasal tu Nabi SAW, Nabi nasihatkan kita. Ulama beracun. Silat-silat racun pendidikan. Itu dia. Nampak tak, oi? Macam tu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik nak cerita dia. Semua ulama ni didera, dihukum kerana mempertahankan hukum hakam Allah. Jati diri inilah yang kita mahu. Imam Malik. Sebagai contoh, Imam Malik, governor daripada Baghdad kata, tolong panggil Imam Malik.
Aku tengok kehebatan ilmu dia dahsyat sangat. Kalau boleh aku nak mengaji dengan dia, aku nak mendalami ilmu dengan dia. Maka Gubernur minta Imam Malik datang di rumah. Gubernur datangkan orang rombongan dia pergi jumpa dengan Imam Malik. Imam Malik kata, nak cari ilmu bukan aku pergi kat dia. Dia mai kat aku. Jati diri ulama. Hari ni jati diri ulama dah. Pasal satu kita mengaji hari ni, ya Allah Tuhan, penghinaan terhadap ulama siang malam pagi petang. Tanpa kita pertahankan. Allah bahaya untuk bumi kita kalau memperlekehkan ulama. Allah Akbar. Oleh sebab tu Imam Malik kata, dia mai kat aku, bukan aku pergi kat dia. Gubernur. Sampailah satu hari, Gubernur kata, aku teringin nak dengar khutbah daripada Imam Malik. Aku teringin nak dengar khutbah daripada Imam Malik. Maka Gubernur, ya Allah Tuhan, Gubernur tu pergi sembahyang Jumaat. Gubernur berdiri di luar. Gubernur ingat ni. Gubernur berdiri di luar. Imam Malik mai. Dan Gubernur ikut Imam Malik. Hari ni Sultan nak mai, siapa nak mai? Sekala tu imam, sekala ustaz pakai beratok tunggu dia sejam, 2 jam tunggu dia nak mai. Macam mana hari ni, macam mana keadaan? Apa nampak dah? Nampak dah Ustazah Nur Ismail, nampak dah macam mana hari ni? Suasana hari ni nampak dah berbeza, ya Allah. Macam mana ilmu tu nak berkat. Kita nak berkati ilmu tu, ra'ikan orang yang menyampaikan ilmu. Macam Imam Ghazali kata, bukan semua orang Allah bagi makam kedudukan dia. Maka orang tanya, makam apa yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala di muka bumi? Makam yang paling tinggi tak lain dan tak bukan ialah orang yang memiliki ilmu. Allah yang bagi kelebihan ilmu dekat dia. Inilah makam seseorang manusia biasa, tapi dia angkat kedudukan dia dengan kedudukan ilmu yang Allah bagi kat dia. La hawla wa la quwata illa billah. Mari kita masuk tajuk dia. Baik. Jangan menyembunyikan ilmu. Jangan sembunyikan ilmu. Cerita kebenaran. Walaupun kita walaupun dengar telinga tak sedap. Tak best lah. Terutamanya kita nak mendidik orang Muslimah, bukan senang. Pasal jiwa orang Malaysia dia lembut. Dia nak dengar sama-sama bentuk-bentuk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama melahirkan masyarakat yang sayang menyayang di kalangan kita. Kita kena jadi manusia yang betul-betul mendekatkan diri dengan Allah. Bila mana Allah sayang kita, macam-macam yang Allah akan terima pahala daripada kita. Oleh sebab itu Muslimah, hendaklah kita jadi orang yang terbaik dalam kehidupan ini. Untuk menjadi seorang ibu yang baik. Contohnya macam tu lah benar. Kalau macam tu aku lemah jantung, sakit jantung aku, minum air ustaz, minum air. Bismillah. Memang kebanyakannya kita tak nafikan masyarakat kita ni masyarakat yang lembut. Kena didik dengan slow-slow. Kalau sekiranya dengan cara yang agak agresif, dia tak dimasuk. Dia tak berkenan ustaz tu. Dia nak ustaz, poin pertama tuan-tuan, jadilah manusia yang dekat dengan Allah. Contoh apa dah. Pasal tu dengar suara cukup, kalau dengar dengan muka pula. Dengan muka-muka ustaz tu. Nampak tak? Jangan menyembunyikan ilmu. Apa ada ilmu, sampaikan ilmu. Orang suka tak suka, hidup kita nak cari keredaan Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Man su'ila, siapa yang tanya an ilm, siapa yang tanya dekat kita tentang ilmu, fakatamahu, orang tanya dekat dia tentang ilmu, dia cuba tutup ilmu tu. Dia konak kok sini, dia konak kok sana, dia konak kok sini. Apa dah? Dia tutup. Fakatamahu, dia tutup. Allah uljiya bilijamin minan nar. Maka Allah Ta'ala kata, bawa dia dengan ilmu dia. Pasal tu orang alim, orang yang ada ilmu ni. Naru jahannam
Yang kata api neraka, orang yang buka pintu neraka jahanam ni tak lain dan tak bukan orang alim. Dia tolak pintu neraka dulu, orang alim ikuti. Abang doakanlah ustaz apa semua jangan tergolong di kalangan manusia-manusia yang mengaji menyembunyikan ilmu ataupun ilmu dengan dia tak cantik. Pasal ilmu kata ada hang tak baik. Contohnya kita dah mengaji, kita dah tahu sedalam-dalamnya ilmu. Atau haram-haram kita kenal sangat. Kita tak boleh pergi majlis yang ada kemungkaran, yang boleh menggugurkan ilmu kita. Boleh banyak rahmat Allah boleh hilang daripada hidup kita. Kita tahu. Kita mengaji kuliah, ya Allah dengan kuliah subuhnya baca doa pagi petang. Saat ni baca Quran, saat ni Ustaz Ashraf, saat ni mai pula Ustaz mana mamak ni pula mai. Saat ni pula sambung. Hebat. Kalau sahabat apa mengaji. Tapi cara penampilan kita kena sama cantik. Tidak merugikan bila kita kawan dengan ilmu cantik seronok. Jua kita akan tenang, banyak benda lah selesai masalah kita. Tapi dengan cara kita mengaji tidak menampakkan. Contohnya kita pergi majlis, kita pun pakai grand, ya Allah grand, pakai studio, macam-macam pakai grand. Tarik di studio, ya Allah Tuhan. Punya nak teringin jadi Arab, ya Allah. Nak jadi Arab, dia punya tarik, dia punya bubur, segala macam-macam benda. Contohnya, macam-macam sebenarnya segala pokok bunga semua tanah. Kita kata nampak kawan ni duk mengaji. Cara dia main kuliah dengan kuliah tudung labuh dia. Dengan cara dia pakai, Masya Allah, tutup aurat nampak cantik, elok. Dengan dia pakai semua tutup, cantik, nampak tak nampak. Pergelangan dengan stocking semua cukup. Dia makan kenuri, kita kata, la hawla wala quwwata illa billah. Dengan ketat yang satu macam itu, gedik-gedik, ketat-ketat kita kata. Kita boleh tahu kedudukan ilmu dia macam ni. Janganlah. Kita sayang diri kita. Umur kita ni tak sakit baki dah nak ziarah dah. Nak pergi mana? Nak ziarah dah. Alam nama dah alam akhirat. Sebelum tu kita nak temu dengan alam akhirat, kita akan bertemu dengan alam perbicaraan apa yang kita buat kat dunia, nama dah alam barzah. Alam barzah ni boleh selamat banyak bila mana kehidupan dunia kita cantik. Yang tu yang kita fikir. Kita nak tamat hidup kita ni dengan penuh ketaatan, nak jadi manusia yang taat. Sami'na wa ata'na. Aku nak dengar, aku nak patuh. Nampak tak? Kita bukan nak jadi orang macam orang Yahudi, sami'na wa asaina. Aku dengar tapi aku lawan, aku lakukan maksiat. Itu Yahudi. Nampak tak? Tudung aku jadi lain kecil. Sambung. Maka Nabi SAW kata, fakatamahu. Orang tanya ke dia, masuk ila alim. Orang tanya dekat dia tentang ilmu, dia sembunyikan ilmu itu. Uljiya bilijabi minan nar. Allah Ta'ala kata, ambil dia, campak dia. Aku tak mau pandang tengok dia. Aku tak mau pandang orang alim macam ni. Aku tak mau pandang dia, ya Allah. Aku pilih dia di kalangan orang alim. Aku pilih dia untuk jadi orang yang faham selok belok. Tapi dia, ya Allah, dia bukan cari keredaan aku. Dia lebih cari keredaan manusia. Dia mengajak bukan kerana aku. Dia mengajak kerana nak cari pengaruh berapa following, follow banyak. Hang jaga hang daripada. Allah Ta'ala kata, hakatama, campak dia. Uljiya biljabi minan nar. Campak dia, ya Allah, campak dia. Allah Akbar kabir. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita baca terjemahan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka kelak dia akan dikengkang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan dengan hadis ini, ulama tulis sebelah. Tu bukunya apa untung beli, suruh beli apa tak mau, tak larat aku pun. Tapi alhamdulillah Allah bagi kelas kita ni tanpa buku jadi alim. Itu kelebihan yang Allah bagi. Bukan surat 43 sambung. Keterangan daripada hadis tu dalam kitab asal dia yang dihuraikan seperti berikut. Kita nak faham di sini, kita tengok di sebelah tu dia kata wal muradu bidzalika wal muradu, dan yang dimaksudkan dengan demikian itu al-ilmu. Apa maksud ilmu? Alladhi yalzamu ta'limuhu wa ta'ayyanahu farduhu.
Dia kata yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib. Dia kata allazi yalzimu, yang menjadi kewajipan untuk diri kita, ta'limu, belajar benda-benda. Belajar benda-benda yang wajib bagi diri kita. Belajar betul-betul buat wuduk pasal nak dekat dengan Allah Ta'ala. Buat wuduk. Wuduk kadang-kadang pun kita tak selesai-selesai. Ambil wuduk yang ada 6 saja. Yang paling penting ada 4 dalam Quran. Allah kata apa? Faqsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. 4 benda ni kena jaga. Yang lain tak ada masalah. Jangan bagi cacat. 4 benda ni datang daripada rukun Allah Ta'ala dalam Quran. Faqsilu, bila nak mendirikan salat, faqsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ambil 4 benda tu. Macam mana huraian daripada Quran, mai hadis Nabi di tengah. Macam mana cara basuh muka. Rukun wudu ada 4. Cuma kita Syafi'i, kita tambah 2. Yang di atas niat, di bawah tertib. Imam Syafi'i ada tertib dia. Bagi imam lain, dia kata dia ambil wudu. Dia start dengan basuh kaki dia, okey. Yang paling penting 4. Bagi mazhab yang lain, dia tak ada tertib. Syafi'i dia ada tertib. Pasal dalam Quran tu dia kata itu tertib. Tak apalah, kita tak penting itu. Itu bukan perbicaraan kita. Perbicaraan kita mengaji sampai kita rasa yakin dengan ilmu wudu. Ni nak cakap bahawa wudu pun kita tak terlepas. Kata basuh muka macam mana kan? Saya tanya pula, Ustaz basuh muka, nak kenal semua kenal kata. Kadang-kadang main ustaz yang ceramah ni pun masalah jiwa juga. Masalah jiwa juga. Basuh tak sampai kan. Masalah kepala kan 3 helai rambut. Nampak tak? Allahu Akbar kabira. Banyak sesak. Matang kaki. Banyak benda yang Allah kalau dia ambil wuduk pakai stocking. Siapa ada stocking? Yang tu pun tak selesai lagi. Banyak benda kalau sekiranya dia ambil wuduk, dia terbatal wuduk. Dia orang perempuan, susah nak buka tudung, nak ambil wuduk susah. Dia boleh tayamum. Walaupun ada ayat. Tapi mendaruratkan keadaan macam tu. Tempat wuduk terbuka. Katalah di Mekah. Apa ramai orang tengok ni, kita tengok perempuan endon. Dia buka tudung, dia pergi tempat laki-laki, dia ambil wuduk. Kita kata apa ni Allah? Dia tak tahu benda yang wajib, yang perlu dia tahu. Sampai tahap kalau wuduk tak selesai, semayang pula nanti tak cantik, tak tahu yang mana-mana. Apa akan jadi ya Allah Tuhan kepada Allahu Akbar kabira. Maka dia kata kat sini, yang dimaksudkan dengan ilmu, sampaikan saja ilmu. Alladhi yalzamu ta'limuhu. Memang pun dia kena belajar ilmu wajib. Kita kena bimbang bila Allah bagi zuriat anak kat kita. Bapa kena ajar ilmu. Dah tak ada antak. Mak bapak kena tengok anak-anak kita teropong. Kita tujuan kita Allah bagi kahwin ada anak ni. Untuk anak kita boleh bawa kita ke syurga. Bukan kita kahwin seronok terketak-ketak tinggi-tinggi. Semua anak bertabur. Satu anak pun tak ada apa Quran, tak ada baca Quran, tak ada semayang, tak jaga. Sakit dah, masa kahwin seronok. Nampak tak? Kahwin, seronok sangat. Punyalah canggih, esok ni tak dapat apa. Nampak tak? Pasal tu orang tak berkenan dekat ustaz ke lemah-lemah. Makan kenuri kalau hampa ada unsur bersanding, tak panggil ustaz pun tak apa. Ustaz tak marah ada anak murid ustaz. Dia mengaji dengan ustaz. Tapi dia takut nak panggil majlis-majlis. Takut laser ustaz. Ustaz kata alhamdulillah dengan laser aku ni banyak benda majlis yang mungkar. Yang boleh bawa kau dosa tak jemput aku. Alhamdulillah tak jemput pun tak apa. Ustaz tak marah. Kalau hampa nak buat kemaksiatan, jangan join dengan ustaz. Suka-suka hampa sudah. Nak masuk neraka hampa tak. Jangan bawa ustaz masuk. Contoh. Kita mengajak kita ni, matang anak kahwin. Allahu Akbar. Dia buat ada bagi ding aduh, aku sakit otak. Pengantin nak masuk tu menari dulu. Yang perempuan tu nak pusing tunjuk rambut dia.
Ni apalah ya Allah, bila kita nak berubah ni? Kalau sampai tahap orang mengaji, duk main kitab pun tak boleh ubah. Nak tunggu siapa ubah? Nak tunggu siapa ubah? Nak tunggu siapa nak ikut syariat ni siapa? Yang duk mengaji tu pun. La ilaha illallah. Ada orang baik ustaz, tak ustaz. Saya nak buat yang terbaik. Tapi abang, adik semua masuk campur, saya jadi lain. Anak saya pula tak sokong saya. Last sekali BP lah. Saya sedih ustaz, saya sedih. Sebab saya nak panggil kawan-kawan pun saya malu. Nak panggil ustaz pun malu. Pak majlis ni ustaz, ada bersanding, ada buka lagu, ada yang tu yang ni. Hampa ada. Semua orang kita tahu. Yang mana Allah turunkan malaikat daripada arasy dia. Malaikat muqarrabin, malaikat dengan Allah. Datang di majlis itu dan Allah Ta'ala kata mawaddah warahmah. Kita tak peduli apa Allah kata mawaddah warahmah. Kita tak peduli kedatangan tetamu yang paling istimewa daripada langit, malaikat. So malaikat berdoa, mulut doa. Barakallah lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Itu bukan nasyid tau. Itu doa malaikat berdoa kepada pengantin. Barakallahu lakum, berkatilah kedua-dua pengantin. Himpulah mereka dengan kebaikan. Allahu akbar kabira. Apa nampak tak? Allah dia kata, alah sekali je ustaz, sekali. Hang tahu dah nak tanggung sekali tu. Yang penting, yang paling penting sekali, majlis tidak ada keberkatan, tidak diambil oleh malaikat. Macam mana nak dapat cucu yang baik? Muqaddimah dah tak cantik kita dengan Tuhan. Allah tak rugi tu pulang kat hang. Berapa lama sangat hang nak duduk dalam dunia? Satu masa hang menghadap dengan aku. Bukan hang menghadap. Hidup hang bertabuk. La ilaha illallah. Pasal tu ya Allah Tuhan tadi Ustaz Ashraf kata, cari kawan yang baik-baik. Kita kena berdoa. Ustazah Nun, kita kena berdoa Nun Ismail. Kita doa apa dia? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubban man yuhibbuka. Ya Allah ya Tuhan. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku nak minta bagilah aku cinta, aku sayang dekat Allah. Bagi aku cinta, sayang dekat Allah. Wa hubban man yuhibbuka. Wa hubban man yuhibbuka. Dan aku mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita berkawan orang-orang yang cinta agama dia, yang sayang agama. Untung Nur Aiman, nama sedap Nur Aiman. Nur Azian, Masya Allah, masih tak kasih. Zahra, nama apa semua, nama-nama bagus. Zahra Hasan, Aknur, Nosia, Masya Allah. Hayati Ibrahim, nama apa semua bagus-bagus. Nama bagus, bagi hidup dalam keadaan kebaikan. Selalu minta dengan Allah, Tuhan kami nak mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa terpelihara daripada kemaksiatan. Terpelihara daripada kemaksiatan. Tadi sebelum saya nak sini, tadi sebelum nak buka kelas, saya ternampak satu doa yang diberi oleh Syekh. Dia ada setiap minggu dia ada satu doa dia buat. Apa doa tadi? Dia kata, ya Allah, Allahu akbar kabira. Dia kata kat sini, taf'aluna syai'il haram. Tajuk dia tadi saya dengar dalam bahasa Arab. Taf'aluna syai'il haram. Apakah kamu suka membuat satu benda yang haram? Wa ta'rifuna anna al-haram. Sesungguhnya kamu tahu benda tu haram. Kamu tahu benda tu haram, benda tu tak elok. Wala tastati'an tatrukuhu. Dan kita tak mampu untuk tinggalkan dia. Maka Syekh kata, Qul, katakan satu doa. Kita nampak tu benda jahat, tapi tak boleh kita tinggalkan dia. Tak boleh kita tinggalkan dia. Maka kita doa demikian. Kalau apa cari internet, carilah. Allahumma ahrimni. Nur Ismail bertulis lah. Tulis sendiri. Ustaz tak tahu nak tulis je. Nak tulis macam mana tak tahu. Di taman nak tulis. Allahumma ahrimni. Allahumma ahrimni. Ya Allah, kau haramkan bagi aku, ya Allah, lazzatul maksiat. Kau haramkan bagi aku kelazatan kemaksiatan ni. Lazatnya kemaksiatan, kau haramkan bagi aku, ya Allah. Tulis bahasa Melayu pun tak apa. Tuhan dengar Melayu, Cina semua dia dengar. Allahumma ahrimni lazzatul ma'siyatika. Allahumma ahrimni lazzatul ma'siyatika. Ya Allah, ya Tuhan, kau haramkan ke atas diri aku semua benda yang menjadi kelazatan kemaksiatan. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Warzuqni
Kau beri rezeki pada aku ya Allah, lazatal ta'ati, kau bagi rezeki bagi aku kelazatan dalam mentaatimu ya Allah, kelazatan dalam mentaatimu ya Allah. Di doa ya ulama kata, kita tak boleh tinggal kemaksiatan, kita tak boleh tinggal kejahatan. Maka ulama kata doalah, Allahumma ahrimni lazzatal ma'siyatik. Ya Allah ya Tuhan, haramkanlah atas bagi diri aku semua benda yang menjadi kelazatan kemaksiatan. Haramkanlah ya Allah. Warzuqni lazzata ta'atik. Ya Allah bagi rezeki pada aku ya Allah kelazatan dalam mentaatimu ya Allah Tuhan. Umur aku ni tak boleh pergi jauh ya Allah. Mungkin dengan demam saja aku boleh melawat. Mungkin dengan jatuh di mana-mana ya Allah. Tunggu masa giliran aku, bagilah aku taat padamu ya Allah. Aku takut sangat. Maka Tuhan kita ni kata orang yang menyembunyikan ilmu maksud dia. Wal murad bidzalikal an alladhi yalzamu ta'limuhu wa ta'yanu farduh. Maka maksud dengan ilmu, menyembunyikan ilmu ni ialah dia kalau boleh ya Allah wajib dia belajar benda-benda yang wajib, tak boleh dia sembunyi. Seperti dia kata kat sini, kal kafir yas'aluna al-islam wad din. Seperti orang kafir datang bertanya dekat kita apa ada Islam tentang agama kita. Bagi tahu kat dia. Bagi tahu dekat dia, nampak, bagi tahu kat dia apa dia? Kita kata kami wajib berkumandang, azan ni wajib. Walaupun macam tu wajib untuk panggil orang datang semayang. Okey, dan keliling tempat yang dengan azan datang rahmat daripada Allah Taala, malaikat turun datang rahmat. Maka walaupun orang Cina, India yang duduk dengan kami, hang pun dapat benda tu juga. Mudah-mudahan dapat cakap dengan dia. Baik azan ni bagus. Kalau ada azan, syaitan apa semua nanti tak ada kawasan kita. Kawasan ni paling cetak kat dia benar-benar. Bila dia tanya, jawab dengan elok, dekat dia bagi tahu kat dia. Dan orang bangsa asing yang duduk di tempat kita, banyak dia kenal Islam. Bila kawan dengan kita tentang puasa, tentang semayang, hari Jumaat, semua dia tahu. Dia tahu tentang kita. Nampak, bila dia bercakap, dia tanya kita, jawab. Dia kata, kal kafir yas'aluna anis Islam wa din. Seperti orang kafir tanya dekat kita, apa ada Islam? Apa ada agama, bagi tahu. Dia kata, ka hadith, kita bagi contohnya. Ka hadith bil Islam yas'aluna anis salat. Orang yang baru masuk Islam. Orang kal hadith adil bil Islam yas'aluna anis salat. Orang yang baru masuk Islam, dia nak tahu tentang salat. Dia baru nak tahu tentang salat. Kita ajak dekat dia. Untuk peringkat awal dia nak semayang, kita semayang wajib. Dia kata aku tak kerti baca walaupun apa pun. Tak apa, hang ikut saja tanpa bacaan. Tanpa apa baca pun tak apa, ikut. Dan apa yang kata, apa yang hang tahu, subhanallah wala, okey. Apa yang hang tahu sebut. Okey, bentuk zikir saja. Apa pun. Kalau boleh, kalau hang tak tahu yang tu, hang ikut semayang saja. Macam seorang ustaz balik di Pulau Pinang, ustaz pergi semayang di masjid negeri. Ustaz tengok orang Jepun. Seorang orang Jepun dia memang dia kata ni apa? Ustaz kata kat dia, ni masjid tempat kami semayang. Dia kata bolehkah aku masuk? Tengok boleh masuk. Tu kata kat dia, kalau boleh lebih elok hampir ambil wuduk. Lebih elok ambil wuduk. Okey, dia kata boleh. Dia pun pergi ambil wuduk sama-sama dengan ustaz. Tu ustaz kata masuk dalam masjid. Lebih elok semayang tahiyatul masjid. Lebih elok semayang tahiyatul masjid. Dia pun ikut semayang. Walaupun dia kafir, dia belum mengucap lagi. Dia ikut rentak kita, tak apa. Dia masuk kita semayang, dia pun rokok. Dia nak tengok ustaz kiri kanan semayang. Lepas semayang, ustaz berdoa kat dia. Ustaz kata kat dia, ya Allah, bagi dia masih Islam, bagi dia kenal agama. Ustaz kata, ustaz latih amin. Dia pun amin. Dia kata ni apa? Ni Quran. Ni Quran, tak ajak satu-satu. Bagi nampak apa yang ustaz mampu cakap. Bukan ustaz pandai betul cakap pasal signal kat dia. Dia pun seronok tertarik. Dia kata boleh tak aku nak ikut aku nak pergi mengajar, macam nak ikut aku. Okey, dia pun dah ikut mana-mana tempat ikut nak sembang. Dia nak tahu tentang Islam. Wallahu a'lam. Ada seorang kawan ustaz, dia pandai English yang baik, nama dia Fauzi. Dia terang kat dia gini. Dia kata, dia kata nanti aku balik Jepun, aku nak cari ada tak orang macam mampuan ni kat Jepun ni. Dia kata, ya aku jumpa tapi aku tak tahu macam ni semayang, macam ni gini pada. Yang penting kita sampaikan.
kita sampaikan. Ha? Bila kita ada jiran Cina, bila kita masak, bagi kat dia sikit. Kita tanya anak dia kata, bau wangi lah. You nak ke? Kita bagi kat dia sikit sup ke apa. Tanya dulu kat dia. Tapi dia nak buat apa? Kita bagi. Yang penting peranan kita, ya Allah, kita tunjukkan Islam macam ni. Dia kata kaman. Dia kata seperti orang-orang ja'a, dia kata mustaftiyan fil halal wal haram. Seperti mana orang yang datang tanya dekat kita. Fatwa dia tanya ni halal dan haram, terang betul-betul tengok. Wa kaman seperti dia kata ja'a, telah datang mustaftiyan, datang kepada kita, ya Allah, dan nak tanya berkenaan hukum fil halal wal haram, tentang halal dan haram. Bagi tahu dekat dia, bagi tahu kat dia arak ni totally haram. Sampai hukum mengatakan kalau kita nak kapal terbang yang ada arak meletup, mati kita maitatan jahiliyah. Bukan kita tak bisa dengar, bukan terdengar. Kita masuk 7-Eleven yang di dalam tu ada arak. Dalam tu ada arak, kita keluar masuk di kedai tu, kita masuk ke kedai syubhat. Siapa yang nak selamatkan kita benda macam tu? Orang atas. Siapa dia? Kita kena perlukan mufti-mufti. Kita kena perlukan menteri agama. Tujuan menteri agama ni kita jadikan dia, kita bayar gaji dekat menteri agama dengan duit rakyat. Tujuan dia untuk dia jaga agama kita. Dia selamatkan agama kita. Dia selamatkan maruah kita. Nampak tak? Itu je. Dulu masa Datuk Hassan Ali, dia jadi timbalan dulu. Dia tak di Selangor. Dia nak syorkan. Dia cepat sangat. Dia terlalu cepat sangat. Kita Tok Guru tegur, jangan. Dia rasa Tok Guru ni. Pasal dia orang akademik. Datuk Hassan Ali ni dia akademik. Bila mana ulama tegur, dia tak berapa ngam. Itu dia geram tu pada. Kita kena sabar. Ulama ni pengalaman banyak. Okey. Dia cadangkan bila kawasan tu melebihi 70% orang Islam. Tak boleh ada kedai-kedai yang jual arak. Tak boleh jual arak. Ada judi pun tak boleh. Cadangan dia tu bagus. Cadangan dia bagus. Tapi otak dia kena bawa duduk dengan ulama. Tengok dulu. Sejauh apa kita nak buat? Apa kita nak buat nampak? Tapi terlalu cepat. Dia syorkan benda tu, ya Allah Tuhan. Yang menyebabkan dia kena tahu, bukan serangan datang daripada orang kafir. Akan datang daripada orang Islam yang kategori munafik. Munafik ni paling bahaya daripada orang kafir. Dia akan membayangkan muka dia pada Allah Akbar. Dia nampak saja diri dia tu Islam, dia nampak dia jadi Islam. Hakikatnya, ya Allah, ya Tuhan, bila dia cadangkan untuk kawasan yang banyak orang Islam, jangan jual benda-benda macam tu. Cadangan dia bagus. Akhirnya ditolak ramai-ramai. Ditolak, ya Allah, dalam apa nama? Di dalam daun tu sendiri tolak. Pasal kebanyakan orang Melayu kita, otak dia bukan untuk agama, untuk nak kuasa saja, nampak tak? Itu malang sekali kita. Kita tengok orang yang berkuasa di tempat kita ni, bukan orang yang sayang pada agama. Bukan orang yang nak jaga agama atau maruah bangsa dia. Dia nak jaga kuasa dia boleh kekal atau tidak. La haula wala quwata illa billah. Itu agama. Agama daripada hang. Wa kaman jaa mustaftiyan, bila orang tanya dekat kita tentang halal dan haram, bagi jawapan pada ni Allah. Falyazamahu ta'limu wa jawab. Maka menjadi lazim bagi kita belajar dan kita jawab. Nampak tak? Lazim bagi kita, ya Allah, untuk jawab bila dia tanya halal tak. Jawab, ya Allah. Wa man mana'ahu. Jangan kita larang, ya Allah. Jangan kita sekat kebenaran. Jangan kita sedap. Benda wajib kita sampaikan. Benda wajib kita sampaikan. Dia menjadi dosa yang besar kita tanggung. Walaysa al-amru kadhalika bin nawafil al-'ilm allati la yadlimu ta'limuha. Dia kata benda-benda yang sunat, benda-benda remeh, jangan bagi keutamaan dulu. Bagi keutamaan kepada benda-benda yang wajib. Bagi keutamaan benda-benda yang wajib. Bagi keutamaan benda-benda yang sepatutnya. Jangan bercakap benda-benda yang sunat. Jangan cakap benda-benda yang remeh. Jangan cakap, okey. Yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu,
ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu daripada orang kafir. Kita sembunyikan ilmu daripada orang kafir yang hendak mengetahui tentang agama Islam. Dia nak tahu tentang agama Islam. Menyembunyikan ilmu daripada orang yang baru masuk Islam, yang bertanya tentang hal solat, dan menyembunyikan ilmu daripada seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haram pun dia sembunyi. Sesuatu perkara dalam semua keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa sekiranya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat maka tidak wajib menyampaikan dia. Kita sampaikan yang wajib, yang mana Allah Ta'ala suruh sampaikan benda wajib, yang sunat tunggu dulu. Jadi kesimpulan dia, ilmu itu merupakan satu amanah. Ilmu itu merupakan satu amanah. Amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Bila orang tanya kepada kita, wajib kita kena bagi tahu, okey, wajib. Maka kadang-kadang orang bagi tahu kita tentang satu ilmu yang kita tahu wajib. Kadang-kadang kita tak mampu nak sampai kepada keadaan falyasuk diam. Falyaqul khairan. Ilmu ni kalau kita mampu falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita mampu sampaikan dia, kalau kita tak mampu kita diam. Maka diam itu yang terbaik. Okey? Bukan semua ilmu kita sampaikan. Kadang-kadang ada benda kita tak redha. Jadi kita tak mampu nak sampaikan benda itu. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka wajib, dia kata, ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram, atau tentang ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, atau ilmu yang berkaitan dengan fardu ain. La haula wala quwwata illa billah. Kena kita, ya Allah, Ustaz doakan, Ustaz dengan apa semua, Ustaz pun ada anak. Okey, kita doakan sama-sama, ya Allah Tuhan, biar Allah Ta'ala bagi pada kita, ya Allah, ilmu yang manfaat. Dan dipertanyakan, sebaik-baik ilmu yang manfaat, tak nafikan. Ilmu di dunia ni manfaat, kita dapat pahala. Ilmu yang kata baiki, bagi pai ayah, ilmu ajak bahasa Inggeris, ilmu yang manfaat. Tapi ilmu yang manfaat tu, dia ada expire dia di dunia saja. Allah bagi manfaat ilmu tu di dunia. Allah bagi pahala kat dia di dunia. Allah bagi segala-galanya balas kat dunia. Dia pandai doktor pakar jantung. Dia doktor pakar jantung. Ilmu tu bagus. Manfaat di dunia. Tapi ilmu yang akan usung kita di akhirat, cuma ilmu akhirat saja. Ilmu akhirat saja. Ilmu yang kita ada kecanggihan di dunia ni. Kita dunia ni. Allahu Akbar, di dunia ni. Tetap kita letak pahala. Dan dia ada expired. Dan ilmu ni dia pakai jantung. Tak ada siapa sakit jantung di akhirat. Tak ada siapa sakit kecemanan di sana. Kita tak perlukan doktor, engineer, semua tak perlu di sana. Di sana ilmu yang kita ajar ni, bila mana ada orang jadi alim, jadi pandai kerana kita orang boleh cakap Inggeris, memang sampai bila kita dikubur. Tak nafikan. Tapi ilmu yang paling canggih, ya Allah akan cakap, membela dia. Tak lain dan tak bukan. Ilmu akhirat. Sebagai contoh, ilmu yang manfaat. Dia baca Quran. Dia baca tadabbur. Dia reti, dia faham. Quran sebagai pembela dia. Dan Quran akan mai bela dia. Ilmu yang kita semayang mengaji, kita faham. Ilmu tu datang, ya Allah tuntut kita. Heret kita masuk ke syurga. Ilmu akhirat adalah ilmu yang kita kena bagi keutamaan. Ilmu akhirat kena bagi keutamaan. Dan dalam hidup kita tanya, ilmu mana? Kadang anak kita daripada zero, bodoh, tak erti tulis baca. Boleh tulis, boleh baca, boleh cakap sama belajar. SPM cemerlang, universiti cemerlang dalam ilmu keduniaan, tapi ilmu akhirat. Tanya solat, bab solat tak tahu. Tanya bab yang kewajipan tak tahu. Tak boleh. Dia kena macam mana pun dalam masa yang sama, ya Allah Tuhan. Dia kena juga melebihkan ilmu akhirat. Yang mana ilmu akhirat dia belajar akan selamat tentang dunia dia. Bila dia jadi sebagai seorang doktor yang ada ilmu akhirat, dia nak buat bismillah, dia nak bedah orang pun dia
macam mana nak tutup aurat dia, macam mana kalau nak bedah dan macam mana nak dedahkan aurat dia, macam mana nak tengok macam mana. Dan dia tengok aurat kawan tu, dia kena tutup rahsia dia. Contohnya dia seorang doktor. Dia doktor laki-laki. Nampak tak? Bila perempuan tu nak bersalin, doktor laki-laki. Doktor laki-laki tu main. Yang perempuan ni kata, I tak mau I nak doktor perempuan. Doktor perempuan cuti, dia kena buat. Bila dia kena buat, dia kena amanah ilmu. Dia kena amanah setiap kali dia salinkan orang perempuan, dia kena amanah tentang aurat perempuan. Ini kelebihan kalau orang ada ilmu. Bila ada ilmu, tak akan wujud doktor laki-laki pergi sambut beranak. Tak akan wujud. Pasal doktor perempuan banyak. Tak ada dalil orang perempuan yang ni lebih banyak daripada laki-laki. Tak ada sebab yang doktor laki-laki tergedik-gedik ni anak tak perlu. Tak perlu, nampak tak? Kesan daripada ada ilmu. Ilmu nampak ilmu doktor manfaat, tapi dalam masa yang sama kalau dia tak ada ilmu agama, ilmu yang dia belajar tu jadi lingkup. Jadi tak manfaat untuk dia juga. Maka ilmu yang manfaat tak nafikan adalah ilmu akhirat. Macam mana pun kita kena mendalami sikit, ni kita dengar sikit. Dan bagi ilmu tu berkawan dengan kita. Bila berkawan dengan kita, semua benda-benda yang tak elok, ilmu tu tegur. Kita orang mengaji, tak boleh pergi tempat yang haram, tak boleh pergi yang elok. Nanti rugi ilmu kita, nampak tak? Yang tu semua apa kena target, nampak tak? Jadi bila kita mengaji, kita cuba beramal dengan ilmu kita. Supaya ilmu jadi nur, ya Allah. Macam Imam Syafi'i kata. Al-ilmu nur. Imam Syafi'i kata, al-ilmu nur. Ilmu itu adalah nur. Nurullah la yuhda lil-asi. Al-ilmu nur. Ilmu itu nur. Nurullah. Nur Allah Ta'ala. La yuhda lil-asi. Dia takkan bagi pada orang yang maksiat. Orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Ilmu tu tak mau kat dia. Ilmu tu lari kat dia. Jangan bagi diri kita jadi macam tu. Hari ni kita mengaji ya Allah hampir berjam-jam ni. Jadikan ilmu tu teman kita di kubur kita. Kita berkawan dengan dia, dia akan selamat kita dunia dan akhirat. Nampak tak? Yang tu kita penting ya Allah. Bawalah ke tujuan kita mengaji ni. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bawalah diri kita, keluarga kita jauh daripada api neraka Allah Ta'ala. Kita kena tengok terutamanya sekali apa kebanyakan muslimat. Kena tengok suami apa. Tengok bagi suami doa dekat dia banyak-banyak. Dia letih. Sangka baik dengan dia. Doa kat dia, ya Allah bagi dia rajin pergi solat di masjid. Bagi dia solat di masjid, bagilah dia rajin untuk dengar kuliah. Orang perempuan sehebat mana pun dengar, bagus. Tapi kuat lagi kalau kita disokong oleh suami kita. Suami kita sokong kita. Bila dengar kuliah, dia duduk sebelah. Bila kita dengar kuliah, dia duduk dengan kita sebelah. Nampak tak? Pagi-pagi kita dah bagi makan dah anak siap-siap. Bagi malam kita dengar kuliah sekejap sayang. Lepas habis ni semua okey. Nampak tak? Kalau dapat rumah tangga macam tu, hamba sujud kepada Allah. Tanda kata sujud syukur Tuhan. Alhamdulillah. Sampai tahap ni hamba bagi pada aku suami. Alhamdulillah boleh jaga solat. Boleh pergi masjid. Boleh tengok anak-anak. Anak-anak, ya Allah senang bangun sembahyang bila hari Jumaat. Bila cuti Sabtu Ahad, kami bawa ya Allah. Suami, anak-anak pergi sembahyang masjid di subuh. Semua kami pergi ya Allah. Nak dapatkan suasana, rumahku, syurgaku, rumahku, ketenangan bagiku. Anak pinakku lah. Penyebab aku, ya Allah, menyebabkan aku masuk ke syurga nanti. Kita harapkan anak-anak kita yang mandikan kita, yang kapankan kita, yang salatkan kita, kebumikan kita, doakan kita. Kita duduk di sana seronok bila kita tinggalkan anak-anak yang sujud pada Allah Ta'ala yang baca Quran. Jadi insyaAllah nampaknya nak baca hadis nombor 2 tak ada datin. No? Hadis yang nombor 2 nombor 19. Jadikanlah dirimu penyebab hidayah bagi manusia. Nabi kata, tolong jadikan diri kita penyebab orang dapat hidayah. Macam orang yang dah buat program apa ni. Yang duk sumbang, yang sokong, macam-macam apa. Dia penyebab kepada orang dapat hidayah. Kadang-kadang kelas yang kita buat ni, banyak orang berubah. Yang dulunya satu macam hidup dia nampak, hari ni kurang mengumpat dah. Kalau duduk mengumpat ke seorang,
Kelas muslimat ni satu bagus Allah bagi keistimewaan. Mengaji dosa-dosa. Neraka pun dia buat juga, nampak tak? Kelas muslimat ni hebat. Ustaz nak mengajar kelas muslimat banyak. Aduh, ya Allah, tapi kena kuat. Hampa kena kuat. Okey, kena kuat. Banyak istighfar tak apa. Tak apa, nak buang benda tu bukan ambil masa yang cepat. Dia lama, bila dapat benda tu, kita boleh tinggal. Dapat benda tu boleh tinggal. InsyaAllah dengan hubungan silaturahim, kasih sayang dengan kita, dengan doa apa ni semua, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan iman dekat kita. Pertahankan iman kita sampai bertemu dengan husnul khatimah, mati yang cemerlang yang kita harap-harapkan. Ustaz rasa insyaAllah hadis yang seterusnya yang ke-19 nanti kita akan baca pada minggu depan kalau diizinkan Allah Ta'ala. Ustaz nak cerita satu benda tak apa? Okey. Dengar sini semua. Datin Nur bagi peluang ke Ustaz nak buat demo, Ustaz demo. Boleh. Silakan, boleh. Kelas aku ni kalau aku tak buat demo. Okey, dengar sini. Ustaz okey, ada satu anak murid Ustaz. Tapi hampa ni kuranglah beli Ustaz punya produk geram apa nampak. Ni geram sungguh. Tapi ada daripada Kedah dia beli sik tu. Sik masukkan apakah? Dia beli ada di kalangan hampa. Yang Ustaz post kat dia. Hampa dah ambil nombor telefon Ustaz hantar barang. Kalau masuk di TikTok Abu Aiman apakah? Berlambak pun dah Ustaz dekat situ. Semua bagus-bagus belakang. Manusia dengar. Ada seorang buat ni, Ustaz pergi umrah kan dia bagi kat Ustaz dengar ni. Dia Allahumma harimni lazzatul ma'siyat. Bagus Syarifah. Ustazah bagus. Ya bagus dia pada tulis. Allahumma harimni lazzatul ma'siyatika. Yang keduanya, tak tulis. Warzuqni lazzatul ta'atika. Baguslah Syarifah, Syarifah Mona. Syarifah Mona bagus hang tulis. Tulis bagi habis. Bismillah. Syarifah Azizah. Terima kasih puan. Share doa. Terima kasih Syarifah Azizah. Masya Allah. Di kalangan apa ada yang panggil dia Ustazah dah senang. Ustazah Syarifah Azizah. Allahu Akbar kan. Orang pemimpin kita nyanyi. Oh Azizah, aku rindu padamu. Kan. Dengar tak lagu tu? Okay. Dengar ni. Satu hamba Allah. Ya Syarifah Azizah. Ustazah, kami doakan apa insyaAllah keberkatan hidup dunia dan akhirat. Amin. Kami doakan apa yang terbaik. Dia pula keturunan bagus-bagus. Syarifah ni keturunan Rasulullah. Syarifah Syed ni mana dapat. Jadi baik-baik jangan jadi syaitan sudah nampak tak? Macam apa nama? Macam Abu Lahab, Abu Jahal pun keturunan Rasulullah juga. Jahat. Apa jangan jadi macam tu. Apa jadikan keturunan Rasulullah yang terbaik. Syarifah Syed ni orang yang baik-baik. Okey? Dan mereka diharamkan untuk menerima sedekah. Mereka tak boleh terima sedekah. Okey? Kita nak bagi hadiah apa-apa pun boleh. Tapi sedekah tak boleh. Keturunan Rasulullah SAW. Baiklah. Ustaz Ahmad Sani. Ada satu siram rambut. Ustaz terang belum? Siram rambut. Allah siram ni kalau apa pakai. Wangi nak mampu lah Syarifah. Ni. Dia punya wangi lah. Dia punya wangi. Sangat-sangat wangi. Dia ada siram rambut ni kalau kita pakai. Pertama sekali. Hampa pakai tudung. Ustaz pakai seremban. Rambut hampa takkan busuk. Dia masam busuk. Dia takkan busuk satu. Yang keduanya kelima tak ada. Kulit kepala cantik. Kulit kepala nanti cantik. Yang ketiganya. Apa yang ketiga tu? Yang kulit kepala cantik. Gatai-gatai tak ada. Kelima tak ada. Rambut apa nak lurus pun kurang. Nampak cara bubur dia macam ni. Dia nak bubur dia macam ni. Mak insing mata kaji semayun song. Okay? Nak tu dia. Ambil minyak ni. Mesti ni. Minyak dia. Bukan minyak dia. Minyak. Buat macam ni. Ya Allah, ya Tuhan. Nampak cantik kalau orang lepas mandi pakai dia buat cantik. Dia nampak berkilat. Cantik sangatlah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tu dia nampak dah cantik. Bukan wangi sangatlah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Tu dia. Tu dia punya cantik. Apa nampak ke belum ni? Kadang-kadang ada orang yang nak garuk kepala kat dia minyak tu. Ya Allah, kalau dia tidur lah ekor sejuk. Sejuk. Dia rawat kulit kepala kita. Dia rawat kulit kepala kita. Dan orang yang ada kadang-kadang kelima banyak akak-akak. Ya Allah, tuan pada pakai balik serban. Tu dah subhanallah, ya Allah. Nampak tak No Ismail nampak ke belum?
Harga dia nampak. murah. Harga dia RM15. RM15 9 kupang je. Ada di kalangan hampa ni yang duduk dekat yang duduk tengok ni, duduk taman ustaz je pun. Segan nak main kat ustaz. Sanggup dia post. Mainlah ya Allah Tuhan Allah bagi dekat. Lorong pun tak jauh mana, sebelah ni saja. Umar dia tak ada 2-3 minit. Main. Dia punya segan dia marah. Tengok bila kita tengok alamat. Ya Allah dekatnya rumah dia. Awak dia suruh post lah. Mainlah ya Allah Tuhan. Apa ada dia siram. Apa kena ada seorang ustaz buat kelas muslimat. Ustaz bagi depan bau depan ni. Tak ada seorang kelas muslimat ambil 1. 2, ada seorang ambil 6. Dia pakai dia ambil 6. Ni nak order lagi nampak tak? Dalam masa 3 hari 300. Apa yang tengok ni ambil manfaat ni. Di kalangan nampak ada yang cerdik, cerdik berniaga, ambil buat berniaga. Dan ustaz Arab di kalangan nampak sangat-sangat. Mainlah tolong ustaz. Ustaz tengah buat masjid kat Dengkil tu. Dikelilingi oleh pondok-pondok. Apa nama si rambut tu? Nama dia Un-Un. Nama dia Siram dah. Siram apa dah? Orang ni sebenarnya dekat USM. Dia saintis. Tapi dia sendiri pun dia takut ustaz je banyak-banyak. Dia buat sikit. Dia boleh buat apa nama ni? Memang best. Memang Aisyah Abdullah memang best. Ada di kalangan hampa ya Allah Tuhan yang pandai menjaga. Ustaz Syukan tolong jadikan ejen untuk ustaz punya minuman coklat ada garam bukit dengan buatin. Sedap macam ni. Sedap sangat-sangat gila-gila punya sedap. Nampak tak? Sedap sangat-sangat nampak tak? Ada telefon TikTok boleh beri. Telefon TikTok hampa ambil nombor telefon Norizan hang ambil nombor telefon ustaz. 012 tulis 012 499 0668. 012 499 0668. Dapat belum? Dah tuliskan belum? 012 499 0668 insya-Allah. Okey? Ya Nur Ismail 04. Apa ambil tu boleh tanya kat ustaz nampak tak? Lepas siapa ustaz tengah buat masjid, ustaz harapkan dengan setiap pembelian hampa tu, ada satu pembelian yang pembeli pada ustaz, itu untuk tabung masjid, dana masjid. Mailah hampa ambil nombor akaun ustaz. Hampa ambil nombor akaun ustaz, nanti akaun masjid. Hampa tengok, ustaz bagi flyers. Tahap mana? Pasal kita nak buat pondok di keliling tu untuk orang tua-tua. Satu pondok tu harga dia lah Hayati Ibrahim ya. Satu pondok tu harga dia 75,000. Pondok tu boleh duduk 2 orang. 2 orang boleh. Ada 2 katil. Lepas tu kita buat dalam kontainer tu ada bilik air, ada bilik sikit. Bilik air ada, bilik tidur ada hall sikit kita buat, ada aircon, semua cantik. Apa boleh pilih design yang mana satu. Harga dia 75,000, ada bawah pun ada. 65,000 pun ada. Pondok yang kita nak buat di keliling masjid ustaz tu. Kita harapkan bila dia duduk keliling tu, dia boleh mengaji dengan kita. Kita nak buat tempat pusat orang tua-tua dan kita nak buat juga untuk budak-budak tahfiz Quran, anak-anak asnaf, anak-anak yatim kita jaga kat situ. Kesemua tu boleh berjaya dengan duit ringgit hampa yang hampa bagi. Dia susah nak berjaya kalau hampa tak dapat pertolongan daripada hampa. Jadi hampa kena support. Pasal tu ustaz buat TikTok setiap hari sampai seorang pun tak ada. Pasal apa tu? Siapa yang beli dalam TikTok tu masuk tabung kita. Kita buat daripada di Dengkil Bukit Tunggal dekat Jenderani. Kita buat kat situ Bukit Tunggal sebelah dengan Putrajaya keluar tu. Tempat dia elok cantik masya-Allah kita buat. Di atas bukit tu nyaman sangat-sangat dengan hutan keliling dia cantik, pandangan dia cantik, dengan burung pagi-pagi dia subhanallah nampak tak. Memang elok pandangan dia cantik sangat-sangat. Ada seorang datuk dia beli rusa lah macam binatang, dia buat macam zoo rumah dia. Di atas tu kan dia beli lot, kami beli hampir satu ekar yang kita bangunkan. Marilah tolong ustaz, bantu ustaz insya-Allah. Mudah-mudahan jadi sam akhirat nampak dah. Ya Dengkil Bukit Tunggal Selangor ya. Hampa kalau boleh ada baru hari Khamis ustaz pergi tanah tu. Ustaz buat live di atas tanah tu. Dan kalau hampa nak pergi ustaz jom. Ustaz nak tengok grup hampa ni bersama dengan ustaz nampak tak? Yang dekat-dekat Ya betul Hayati nampak tak betul. Terima kasih semua setakat sini dulu. Doa belum macam lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Nas'aluka wa nastaghiitsu bika an tardaha lana. Wa tsabbit fina 'alal Islam wal iman, Islam wal iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau tetapkanlah iman bagi kami. Tetapkanlah iman bagi kami. Ampun dosa kami, Allah. Kau ampun dosa kami, Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami, Allah. Kau jadikanlah hidup kami sentiasa di bawah naungan jagaan peliharaanmu, ya Allah. Tuhan kami, kau tolong kami, kau bantu kami. Kalau kau tak tolong bantu kami, siapa lagi akan tolong bantu kami, Allah. Tuhan kami, kau tolonglah, ya Allah. Tolong bantu kami, Allah. Tolong bantu kami, Allah. Kami, keluarga kami, anak pinak kami, zuriat keturunan kami, sentiasa di bawah naungan jagaan peliharaanmu, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami memanggil namamu, ya Allah. Kami hambamu yang lemah, ya Allah. Kalau kau tak tolong bantu kami, siapa lagi akan tolong? Allahumma ansur mujahidina fil ardi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fil ardi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fil ardi Palestin. Wa khususan jamaatul Hamas. Ya Allah, kau tolong, kau bantulah, ya Allah, gerakkan Hamas di Palestin, ya Allah. Kau tolong dia, kau bantu dia, ya Allah. Kau bagilah ketabaan, kesabaran yang tinggi pada rakyat Palestin yang menjadi wakil kepada semua umat Islam seluruh dunia mempertahankan, ya Allah, Baitul Maqdis. Tuhan kami, bagilah jiwa kami, ya Allah Tuhan, berpandang selalu siap malam pagi petang bagi mendoakan rakyat Palestin. Ya Allah, bagi kemenangan bagi kami, ya Allah, sebelum kami mati, ya Allah. Kami teringin nak tengok kemenangan, ya Allah, di Palestin. Kami teringin nak tengok kemenangan pada Palestin, ya Allah. Tuhan kami, pada mula kami mohon minta, ya Allah. Kau tolong kami, bantu kami. Sedih kami dah berpanjangan, ya Allah Tuhan. Bagilah sedikit kegembiraan bagi kami dengan kemenangan umat Islam, ya Allah, terutamanya di Palestin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya Karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz La Irakiyah atas penjelasan perkongsian ilmu yang amat bermanfaat sekali berkenaan dengan jangan menyembunyikan ilmu. Bila seorang Muslim itu telah memperoleh ilmu atau mengetahuinya suatu ilmu itu, maka haruslah diamalkan dan disiarkan atau diajarkan kepada Muslim yang lainnya. Semoga kita dapat manfaat bersama-sama pada pagi ini. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz dengan tasbih kafar Ustaz dan salah. Subhanallah, la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Terima kasih. Maafkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa Assalamualaikum. lagi. Terima kasih. Ayat. Ya. Apa ambil nombor telefon Ustaz, Sama. boleh kontak, bukan ambil simpan, disimpan, bukan simpan. Ya. Okey Ustaz. InsyaAllah. Okey, insya-Allah Ya, Ustaz. terima kasih.